adalah daripada setengah mereka itu orang yang dahulu tiada keluar ia sembahyang berjamaah tu. Bukan berjumaat tak. Sembahyang sekejap. Jamaah dengan Jumaat beza. Salat jamaah. Ini kitab asal ya. Bahasa Arab. Ini kitab Melayu. Bahasa Arab dia kata kana ba'duhum la yakhruju li salatil jamaah. Itu bahasa Arab. Maka kata Ibnu Athaillah Sekandari, hikayat adalah daripada setengah orang yang dahulu tiada mereka keluar salat jamaah. Ini kita baca ya. Kerana sesuatu yang jadi binasa pada hatinya ketika berjalan ke masjid. Bermaksud, kenapa tak datang masjid? Sebab kalau keluar kan dalam tengah jalan tu banyak benda-benda yang haram dia nampak. Jadi dia tak pergi masjid. Itu jadi alasan baca kitab ni. Jadi bermaksud sesuatu yang apa kita kata sesuatu yang berlaku kepada sebahagian orang yang soleh, mereka itu tidak pergi solat di masjid dengan alasan yang syariat dan dengan alasan yang syarak. Adapun orang sekarang tak datang masjid sebab malas. Itu tak sama, malas, tak ada alasan. Adapun orang dahulu, bahkan di kalangan para ulama, para salihin, mereka tak datang ke masjid. Bahkan kalau tak salah di Mekah pun dia tak turun datang ke Masjidil Haram. Itu ada dalam kitab disebut dengan alasan yang syarak. Pada pandangan dia, orang tak boleh nak petikai. Mana pada pandangan dia, pada ijtihad dia. Jadi kalau orang sini nak buat ijtihad tu tak tahulah, tapi rasa macam tak sesuai zaman ni. Zaman ni bermaksud lebih afdal kita ke masjid. Kalau orang tak pergi masjid tu bermaksud orang yang lemah lah, lemah iman, lemah apa. Tetapi kita tak nafikan, kisah ni tidaklah kita sembunyikan. Sebab tu Ibnu Athaillah Sekandari dia tulis dalam kitab dia. Sebahagian orang yang soleh dahulu dikatakan mereka itu tidak keluar ke masjid untuk sembahyang jamaah, sembahyang kat rumah. Jadi tahmah lah ustaz dah. Duduk tak sembahyang dah. Rupanya dia makam dia lain. Tu ada. Mari tengok apa gitu. Dia kata setengah mereka yang dahulu ini sebut apa? Setengah mereka ataupun orang yang soleh. Setengah lah. Setengah daripada mereka, setengah daripada orang-orang yang soleh lah. Katanya pada zaman dahulu tidak keluar mereka solat berjamaah kerana sesuatu yang terjadi binasa hatinya ketika berjalan. Okey, kita kata. Jadi orang yang sebegini, yang mana hukum dia untuk dia seorang sahaja, sekiranya memang orang ni memang jenis orang yang memang dia jaga hati betul-betul. Tanda dia tak ada main WhatsApp ni. Dia tak ada handphone. Bermaksud orang jenis dia tak ada TV. Dia tak ada tengok TV. Dia tak ada handphone, tengok WhatsApp, tengok Facebook. Memang orang yang betul-betul menjaga hati dia. Dekat rumah pula dia berzikir. Dekat rumah pula dia baca Quran. Memang orang jaga hati betul-betul. Dia nak pergi masjid, tapi
dalam perjalanan ke masjid banyak maksiat yang terpaksa dia ternampak. Jadi nak pergi masjid tapi dalam perjalanan boleh mengeruhkan hati dia, maka dia tak pergi masjid. Tengok nanti alasan dia apa. Tapi kalau orang sini ambil alasan macam tu dekat rumah tengok WhatsApp, tengok Facebook, tu tak payah tu. Tu tak payah kat jalan tu. Kalau tu macam tu keadaan datanglah masjid. Itu lebih afdal daripada tak pergi masjid. Tetapi kalau ada orang yang macam ni, mana orang yang tak ada buat benda yang tak faedah langsung, di rumah tu dia beramal, baca Quran, berzikir, beramal, berzikir, dan jenis orang yang menjaga hati dia, maka dia tidak ke masjid. Apa alasannya? Sebab alasannya nak sampai masjid banyak maksiat dia nampak. Jadi kenapa? Atas alasan apa? Tengok alasan dia. Kono tak kira kita alasan ni. Pada tempat sembahyang berjamaah, pada ketika berjalan ia kepada tempat solat berjamaah itu, dan daripada mereka itu di antara Malik bin Anas, dia kata. Di antara yang tak pergi sembahyang berjamaah ni Malik bin Anas. Malik bin Anas siapa? Imam Malik ya. Betul tak di sini sebut? Betul ya. Minhum Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Di antara Imam Malik bin Anas katanya. Di antara Imam Malik bin Anas tidak keluar untuk solat berjamaah, kerana bagi dia menjaga hati lebih afdal bersolat berjamaah. Bagi dia berpendapat menjaga hati dia lebih afdal daripada solat berjamaah. Di antara Malik bin Anas radhiyallahu anhu katanya, apa hujah ni hujah dia? Maka katanya, kerana sembahyang berjamaah, bukan jemaah ni, sembahyang berjamaah. Kerana sembahyang berjamaah itu adalah keuntungan, ribhun, laba. Sembahyang jemaah itu laba. Modal dia apa? Modal dia menunaikan solat fardu pada waktu dia. Itu ra'sul mal disebut. Itu ra'sul mal. Sembahyang ini ra'sul mal ni modal. Modal dia adalah kita menunaikan salat itu pada waktunya. Itu namanya ra'sul mal. Ra'sul mal itu modal. Kalau itu yang kita tak buat, kita rugilah. Nama dia kerugian. Rugi. Mana kalau kita tak solat fardu, kita rugi. Tapi kalau kita melakukan solat fardu, modal tu dah ada dah. Mana kita tak rugi. Jadi kata Imam Malik bin Anas, solat fardu yang kita kerjakan itu ra'sul mal, modal. Solat berjamaah di masjid itu laba, keuntungan, untung. Mana lebihan, lebih. Pergi ke masjid dapat untung. Kalau orang tak pergi masjid tapi dia solat kat rumah, dia ra'sul mal, dia dapat modal. Mana dia tak rugi. Dia tak rugi, cuma dia tak dapat untung. Tapi kalau orang datang ke masjid, dia untung. Maka itu dia punya prinsip dia. Di antara solat berjamaah dan juga solat bersendirian di rumah. Maka kata Imam Malik di sini, katanya kerana sembahyang berjemaah itu adalah keuntungan, mana lebihan keuntungan, dapat untung. Dapat untung. Kerana solat berjemaah itu adalah keuntungan daripada solat fardu. Kalau orang tu buat solat fardu di rumah, dia tak ada keuntungan, dia hanya dapat modal saja. Jadi kenapa pergi masjid solat berjemaah? Untuk mendapat untung. Maka kata Imam Malik, sembahyang berjamaah itu satu keuntungan dan laba. Dan adalah laba dan untung itu tiada dikira-kira ia melainkan sudah sempurna modal, asal modal dia. Jadi solat berjamaah satu keuntungan.
Jadi macam kalau orang berniaga, kira-kira orang berniaga, macam mana nak yang dikatakan untung berniaga? Kita jual apa lah, jual nasi lemak ke, jual kari pap ke, ahli perniagaan. Masa bilakah dikira untung? Dikira untung bila kita dah kira modal tu cukup-cukup. Kira betul, jangan tak kira-kira. Dah kira, kira tadi duit minyak pun kira. Ada orang tak dikira duit minyak tak dikira, ni dikira. Banyak untung 2,000. Bila tolak duit minyak semua duit makan, pasal 100 je. Apa maksud? Nak tahu untung ni, kira habis-habis tu. Habis-habis modal. Tak ke macam tu orang berniaga? Kira betul-betul tu. Ini tak kira duit tapi gas tak kira. Dia kata, untung lah. Jual nasi lemak ni. Dia dikira, boreh dikira ni untung. Gas tak kira? Tak dikira. Jadi tak betul perkiraan dia. Orang yang betul-betul berniaga dikira habis-habis modal tu. Habis betul-betul. Gas pun kira, minyak pun kira, elektrik pun kira juga. Bukan pun cuma kira semua, kira semua. Ada betul-betul modal, boleh tengok. Itu. Jadi nak tahu keuntungan, tengok lu modal tu habis-habis. Jadi macam mana? Maka dikata nak dapat untung, nak dapat laba, tidak akan dikira melainkan sudah sempurna asal modal tu. Setelah dikira sempurna betul modal tu. Kira semua duit minyak kira, duit minum teh pun kira. Nak dapatkan tadi. Maka dikata tidak akan dapat untung itu sekiranya sudah sempurna modal tu. Dikira betul-betul asal modal harta perniagaan. Maka apabila sudah sempurna asal, sudah sempurna modal tadi kira semua kali. Duit bagi tip ke orang ke apa, kira semua. Ada. Barulah untung tu betul-betul untung. Kalau tak, apa untungnya? Tolak-tolak modal, minum teh tengah jalan, makan, dapat duit dia, cukup modal dia. Sebenarnya tak ada untung. Jadi nak tahu untung dia kata, maka kira modal dia betul-betul. Maka apabila sudah sempurna asal hartanya itu, yakni sekalian hakikat yang batin, kata dia. Jadi bagi Imam Malik ini, apakah modal yang sempurna untuk mendapat laba? Jadi solat berjamaah itu adalah keuntungan. Apakah syarat untuk mendapat keuntungan berjamaah? Dengan syarat telah sempurna batin dia kata. Dia kata teliti orang dulu. Dengan syarat dia kata telah sempurna batin dia. Yakni sekalian hakikat yang batin dan yang zahir. Makna hati dia sempurna bersih, luar sana bersih, barulah diterima solat jamaah itu, katanya. Itu pendapat dia. Maka hendaklah sempurna sekalian hakikat yang batin dan zahir, barulah dapat pahala sekalian yang sunat, katanya. Barulah sunat tu dapat. Jadi bermaksud kalau nak pergi masjid, nampak maksiat, dah kacau pula batin dia. Dekat rumah tadi bersih. Sebab di rumah dia tak tengok semua benda, tak tengok TV, tak tengok semua, tak tengok WhatsApp pun tak tengok, FB pun tak tengok, YouTube pun tak tengok. Ada beramal dia. Maknanya di rumah hati dia bersih. Ada. Jadi nak sampai ke masjid akan mengotorkan hati dia. Kemudian nak dapat pula pahala solat berjemaah, bagi dia tak dapat apa-apa faedah. Lebih baik duduk rumah. Tapi kok kita duduk rumah sama macam keluar, baik pun masjid. Itu hukum kita lah kan. Dekat rumah pun kita tahu semua keburukan orang. Itu pendapat dia. Maka katanya, maka barulah dapat pahala sekalian yang sunat. Dan lagi perkataan ulama ahli al-haqiqah, tiadalah tertentu ada
tiadalah tertentu adanya binatang buas dalam hutan atau padang. Bermaksud bukanlah binatang buas itu berada di hutan atau di padang katanya. Binatang yang buas dan hutan. Tiadalah tertentu. Mana bila kita kata binatang buas tu ada dekat mana? Ada dekat hutan, ada dekat padang. Maka katanya bukan. Binatang buas itu bukan sekadar berada di hutan, bukan sekadar berada di padang. Itu maksud dia. Tidaklah tertentu terdapatnya binatang buas terdapat di padang dan hutan. Dan yang banyak binatang buas itu berada di pasar, berada di bandar, ada di kedai-kedai katanya. Jangan kamu bermaksud, jangan kamu menyangka binatang buas yang boleh mencederakan kita itu ada di hutan, ada di padang. Itu maksudnya. Bahkan binatang buas itu terdapat di pasar-pasar yang kita suka berjalan, membeli barang dan sebagainya. Di situ banyak binatang buas katanya. Dan yang banyak binatang buas itu dalam pasar dan kedai katanya. Ni orang suka shopping-shopping ni, berhati-hati. Di situlah binatang buas yang sebenar katanya. Yang kamu takutkan binatang buas di padang, di hutan, sebenar-benar bukan di situ. Binatang buas itu berada di kedai-kedai, di pasar-pasar katanya. Dan pada tengah jalan yang besar. Kenapa? Kerana jikalau berjalan engkau pada pasar, berjalan engkau pada kedai, dan pada tengah jalan yang besar, maka mendengar engkau akan perkataan yang jahat, maka jadi lalai hati engkau. Itulah dia binatang buas dia. Bermaksud sesuatu perkataan yang kau dengar yang tak elok memberi kesan kepada hati dia. Ataupun orang cerita keburukan seseorang, seseorang mencerita keburukan seseorang, maka sampai ke hati kita. Kita pun buruk sangka dengan orang tersebut disebabkan perkataan yang kita dengar daripada seseorang. Dah kena dah kita binatang buas tu. Kita elok-elok saja pandangan kita kepada seseorang, tetapi bila kita dengar perkataan seorang ni mengumpat dan sebagainya, kita pun terpengaruh. Macam tu ya orang tu, kita pun berburuk sangka dengan seseorang disebabkan perkataan seseorang. Maka dia dah binatang buas. Itulah kena per kita dah. Jadi maksud binatang buas tu banyak di pasar-pasar dia kata. Maka hati kita dah kena terekam dah. Iaitu bagaimana dia kata? Iaitu engkau mendengar akan perkataan yang jahat, menjadi lalai hati, ataupun cerita tentang dunia, cerita tentang harta, maka bertambah tamak dia. Bertambah tamak dia, bertambah lalai dia, hati dia. Bila dia mendengar sesuatu yang berkaitan dengan nafsu syahwat dia, maka bertambah tamak dia kepada dunia ini. Maka hati dia dah kena terekam dengan binatang yang buas yang ada di pasar, yang ada di kedai. Maka terdapat binatang buas yang mencuri hati. Kemudian yang mendengar engkau perkataan jahat, jadilah lalai hati engkau kepada Tuhan engkau. Bertambah lalai kita. Disebabkan perkataan seseorang yang kita dengar, bertambah lalai hati kita. Maka itu yang dikatakan yang pengarang ini, itulah binatang buas yang terdapat di kedai-kedai dan di pasar-pasar. Maka demikian itulah seperti binatang yang buas. Itulah yang dimaksudkan binatang buas oleh pengarang ni. Kita kata kalau macam binatang buas macam tu, tak takutlah kita. Sebab kita ni tidak memandang dengan mata basirah kita. Jadi kalau macam tu kita tak takutlah. Binatang buas menggambarkan lemahnya iman kita. Kita tak takut sesuatu kemudaratan yang lebih mudarat. Kemudaratan badan kita, mudarat yang sementara. Tetapi kemudaratan hati kita, itu mudarat yang lama sampai ke akhirat nanti. Maka katanya itulah yang dimaksudkan. Demikian itulah seperti binatang yang buas.
apabila berjumpa engkau dalam hutan dengan dia, jadilah takut engkau. Dia kalau kita masuk hutan, kita nampak binatang buas, bukan kita takut, kita nak melarikan diri daripada binatang buas tersebut. Kemudian tetapi lupa hati engkau akan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Tetapi kita tak takut pun kalau binatang buas yang ada di pasar-pasar itu menyebabkan hati kita lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syahdan bermula misalnya seorang yang banyak berbuat dosa dan banyak pula ia istighfar dan taubat. Seorang yang banyak buat dosa, dalam masa yang sama banyak istighfar dan bertaubat daripadanya. Seperti seorang yang banyak makan racun dan banyak makan ubat. Jadi memanglah, kalau kita dah termakan racun, kita makan ubat lah. Jadi ini sebagai pendinding kepada orang yang mungkin tertipu dengan hadis rahmah. Tertipu dengan hadis rahmah. Apa hadis rahmat? Hadis rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin pernah membaca hadis rahmat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa sebanyak mana dosa yang kau lakukan, sekiranya engkau beristighfar, maka sebanyak itu juga keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga mungkin pernah mendengar hadis yang bermaksud apabila seorang hamba itu melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia menyesal dengan dosanya, maka dia beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia mengetahui bahawa dia ada Tuhan yang mengampunkan dosanya, maka Tuhan ampunkan dosanya. Dalam hadis itu menyebut kebenaran orang itu melakukan kembali maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia melakukan maksiat kali kedua, selepas itu dia pun menyesal dan bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia mengetahui bahawa dia punya Tuhan yang mengampunkan dosanya, maka Tuhan ampunkan dosanya. Kemudian dia berlaku pula maksiat kali ketiga. Selepas melakukan maksiat, dia menyesal dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia mengetahui bahawa dia punya Tuhan yang mengampunkan dosa, maka Tuhan ampunkan dosanya. Maka Allah Ta'ala mengatakan bahawa dah engkau lakukanlah dosa sebanyak mana, selagi mana engkau mengetahui engkau punya Tuhan yang mengampunkan dosa, maka ampunkan dosa. Hadis ini menggambarkan apa? Hadis ini menggambarkan begitu luasnya keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa seseorang selagi mana beristighfar, kecuali nyawa dah sampai ke garah-garah ataupun matahari terbit daripada barat ke timur. Betul habislah. Bukankah itu hadis sebut? Setakat manakah pintu taubat dibuka? Pintu taubat dibuka sehingga nyawa sampai ke garah, boleh lagi. Apatah lagi ada hadis yang menceritakan setiap kali kita bertaubat kita akan minta ampun. Jadi ditakuti hadis-hadis di sebegini menyebabkan orang cuai, ataupun hadis-hadis sebegini menyebabkan kita meringan-ringankan, lebih kurang, ataupun hadis ini menyebabkan kita tidak takut pada dosa. Akhirnya sepatutnya hadis ini untuk kita memberi kepahaman betapa pengampunnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang baik, betapa murahnya Allah. Tetapi terkadang hadis ini juga memberi sesuatu yang tidak baik kepada seseorang, iaitu dia merendah-rendahkan, meremeh-remehkan dosa. Dengan apa? Tak apa. Biar maksiat. Tak apa, potongkan pabatlah. Dia. Jadi dia di situ satu sudut yang tak baik, dia meremeh-remehkan dosa. Tak takut dosa. Apa takut? Kan kita taubatlah. Sekarang kita buat lalu. Jadi maksud merendah-rendahkan dosa. Ini satu yang tidak baik. Sebab itu Al-Imam Ibn Al-Sikandari dia menyatakan kalau ada orang yang sebegitu, dia tidak takut dosa. Sebab apa? Tak ada masalah. Memang ada hadis sebut macam tu. Setiap kali kita berdosa, kita bertaubat, Tuhan terima taubat kita. Bila kita berdosa, kita bertaubat, Tuhan terima taubat kita. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah jauh menerima taubat. Ya betul. Tetapi pandangan seorang itu yang salah. Dia meremeh-remehkan dosa tersebut. Sebab itu diberi umpamaan. Maka perumpamaan katanya,
Seseorang yang banyak buat dosa, banyak istighfar. Akhirnya mungkin datang satu sifat yang tak baik dalam hati dia, dia tidak bimbang lagi dengan dosa. Tak ada masalah. Soal pergi buat dosa, potong pun tobatlah. Maka akhirnya dia meremeh-remehkan dosa itu. Dan dia rasa tak takut dengan dosa. Jangan takutlah buat dosa. Sebab apa? Lepas itu kita istighfar lah. Sebab Tuhan akan mengampunkan. Maka dia tidak takut pun terjatuh pada dosa tersebut. Sebab lepas dosa kita bertobat. Kalau sebegitulah keadaannya, ya betul kita kata ada ubat. Kalau termakan benda beracun, ubat ada. Jadi apakah orang ni membiarkan diri dia makan racun? Dah tahu dah ubat ni beracun. Tapi bila sekali terkena, pergi klinik, doktor bagi ubat dia. Alhamdulillah. Racun tu menyakitkan, tapi dia ada ubat menyembuhkan. Jadi kalau orang berakal, apakah dia tak takut makan racun tu? Dengan alasan dia ada ubat. Mana? Kalau tak makan racun, ada ubat tak apa. Tapi kesengaja makan benda yang beracun, dah tahu dah makan gulai kat kedai tu, mesti sakit perut punya. Tapi dekat rumah ada ubat, ceret-beret. Tapi nak sementara nak sembuh tu 2 hari lah sakitnya. Tapi dia ada ubat. Jadi apakah orang dah makan kat kedai tu ceret-beret, lagi makan lagi? Dia sedap punya pasal. Tak apa dah. Mana mungkin kita kata. Kita dah rasa dah sakit kena keracunan makanan tu. Walaupun ada ubat kita kata. Tak ada kita dah. Jadi kalau orang tak ada akal, makan ni lah ubat ada. Jadi begitulah perumpamaan kata Ibn Atlas Sekandari. Orang yang buat dosa, banyak istighfar taubat, seperti seorang yang banyak makan yang beracun. Makanan. Dan banyak makan ubat. Dia makan racun, makan ubat. Makan racun, makan ubat. Jadi masuk akal ke seorang yang tak takut makan racun disebabkan dia ada ubat? Kalau kita orang ni tak berakal lah. Tak takut makan racun ke? Ubat ada, kata dia. Jadi tak masuk akal orang yang begitu. Kalau termakan tu lain. Ni sengaja makan dengan alasan tak takut sebab ada ubat. Begitulah kalau orang berpandangan tak takut dengan dosa sebab ada istighfar. Mana ada orang tak takut makan racun disebabkan ada ubat. Kalau ada macam itu, maka sama dengan orang banyak makan racun, banyak makan ubat. Makan racun, banyak makan ubat. Maka kata seperti seorang yang banyak makan yang racun dan banyak makanan ubatnya, maka adalah seorang yang demikian itu terkadang tiada sampai ubatnya. Jangan main-main. Dia dekat kedai tu dah tahu dah. Makannya kena keracunan, makan kena racun, tapi dia sedap makan dia lah. Ubat ada kat rumah. Jangan main-main. Terkadang kena keracunan, dah tak mahu lah ubat tu dah. Begitu juga istighfar. Kemungkinan dengan dosa kita, istighfar itu tidak mampu menghapuskan dosa kita. Belum tentu lagi menghapuskan dosa kita. Sebab itu dosa kita terkadang Allah Subhanahu wa taala hapuskan bukan dengan istighfar. Walaupun hadis menyebut wudu itu boleh menghapuskan dosa. Salat itu boleh menghapuskan dosa. Tidak semestinya. Sebab itu dalam hadis menyebut sesungguhnya bagi manusia itu ada dosa yang mana dosa itu tidak terhapus dengan istighfar. Sesungguhnya manusia itu ada dosa yang mana dosanya tidak terhapus dengan salat. Dosanya tidak terhapus dengan puasa. Tetapi dosanya terhapus dengan kafarah yang Tuhan berikan kepada dia. Iaitu dengan sakit, dengan demam, dengan bala dan sebagainya. Sehinggalah saat nak mati dia, Allah Subhanahu wa taala tidak hapuskan dosanya dengan ibadat dia, tetapi Allah Taala hapuskan dosanya dengan bala yang diturunkan kepada dia. Sehinggalah akhir hayat dia ada lagi dosa dia yang Tuhan tak kafarahkan, maka Tuhan susahkan sakaratil maut dia, susah nak mati. Sehinggalah Allah Subhanahu wa tangguh azab dia di alam barzakh untuk membersihkan dosa dia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan azab di padang mahsyar untuk bersihkan dosa dia. Bahkan sampai peringkat Allah Taala humban dalam api neraka. Jadi orang mukmin masuk api neraka sebab apa? Orang muslim masuk api neraka muaqqatah.
Muaqqatah ni sementara, bukan selama-lama. Yang selama-lama masuk neraka orang kafir. Orang Islam masuk neraka sementara. Ada yang sehari, ada yang 2 hari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun. Jadi apa maksud orang Islam masuk neraka? Maksudnya pembersihan. Pembersihan dosa. Pembersihan dosa. Pengampunan dosa. Sebab itu ada orang diberikan keampunan dosa dengan bala yang di dunia. Maka ini rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan sakit, demam sehingga disusahkan kematian dia. Maka kafarah di alam barzah. Alam barzah orang mukmin ada seksaan dia, ada himpitan kubur, ada hula, ada dan sebagainya. Ini adalah bentuk kafarah dosa seorang mukmin. Ada kisah dalam kitab Ruh Ibn Qayyim. Dalam kitab Ruh Ibn Qayyim, satu kitab yang menceritakan alam barzah, alam ruh. Maka diceritakan bahawa dalam alam barzah tersebut, apabila jenazah baru datang, maka orang dalam alam barzah menyambut kedatangan jenazah yang baru. Jadi jangan kita risau pula. Parahlah mak pergi seorang ini. Tak, dalam tu waktu nunggu. Yang nunggu. Dalam kitab Ruh mengatakan bila jenazah datang, maka disambut oleh penghuni alam barzah, disambut. Bila disambut, maka dia kan bertanya khabar, apa khabar anak dan apa khabar. Mungkin dia meninggal, mungkin kecil ni budak tu. Oh dah nikah dah, 3 anak. Kata yang masuk ni kan. Itu dalam kitab Ruh Ibn Qayyim. Maka bertanya khabarlah mereka kepada jenazah yang datang, nak tahu perkhabaran orang di dunia. Tiba-tiba ada satu jenazah datang. Kalau kita Ruh. Bila ditanya orang, semua tak tahu. Antah. Kepala kono. Ni antah ni. Apa khabar anak dia? Antah. Semua tak tahu. Akhirnya kenapa kau ni tak tahu? Semana dan dah mati lama dah. Dah 10 tahun dah. Lepas kau mati 2 hari, lepas tu dan mati. Lebih kurang kita. Habis. Kenapa kau baru nampak? Oh, aku kena seksa katanya. Dalam kitab Ruh menceritakan perihal tersebut, orang tadi kena seksa. Maka bila kena seksa, tidak berada dalam perkampungan mukminin dalam alam kubur tu. Dah 10 tahun baru nampak. Dan dah 10 tahun meninggal dah. Tak nampak muka. Oh, diseksa selama sekian tahun. Jadi, seksaan tersebut bermaksud apa? Kafarah. Allah tak kafarahkan dosa agar tidak lagi terseksa di mahsyar. Sebab alam barzah dah terseksa dah. Begitu juga orang mukmin. Sekiranya ahli taat datang ke masjid, elok akhlak dia. Dalam masa sama ada juga maksiat yang dilakukan. Maka Tuhan balas siap-siap di dunia lagi. Dengan sakit, dengan sebagainya, dengan ditarik harta kita dan sebagainya. Jadi bila Tuhan dah kafar dosa dekat dunia, alam barzah tak ada dah. Tetapi kalau belum habis, alam barzah kita kono. Alam barzah kita kono supaya di padang mahsyar tak susah lagi. Tetapi kalau di alam barzah pun tak cukup kafarah dia, maka kita kena kafarah di padang mahsyar. Sengsara kita. Jadi bila kita dah kena azab di padang mahsyar, maka tidak lagi tak selamat kita di dalam neraka. Tapi sekiranya tak cukup, di kafarah dalam barzah tak cukup, kafarah di padang mahsyar tak cukup, maka terhumban kita dalam api neraka. Jadi seorang yang terhumban api neraka di atas tujuan apa? Untuk mengkafarahkan dosa dia. Kafarahkan dosa dia. Sama ada sehari, sama ada seminggu, sama ada sebulan. Dah bersih dengan seksaan itu, baru dikeluarkan api neraka, dimasukkan dalam syurga. Jadi bermaksud seseorang yang mana tadi tinggal yang racun tadi kan. Maka dia kata sesungguhnya orang yang demikian itu terkadang tidak sampai ubat kepada racun yang dimakan akan dia. Maka datang sakit atasnya dengan terkejut, maka mati ia daripadanya, dan tiada dapat ubat yang membaikkan akan dia. Maka sayu dia seseorang yang punya akal yang sempurna, tatkala sudah taubat daripada dosanya,
jangan perbuat dosa itu lagi. Itu sepatut dia. Maka itu yang dikatakan taubat nasuha. Sebab itu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Bermaksud bertaubat, ya Allah, aku takkan lakukan lagi selepas ini selama-lamanya. Itu taubat nasuha nama dia. Tiba-tiba seorang jatuh dosa balik. Itu bab lain. Tapi jangan pula, ya Allah, aku bertaubat ya, tapi minggu depan rasa nak balik ke saya. Itu tak taubat nasuha nama dia. Ya Allah, aku menyesal berdosa ni ya Allah, tapi rasa bulan depan nak baiklah sekali rasa. Itu tak taubat nasuha. Jadi taubat nasuha ni bila bertaubat, azam kita selama-lama sampai mati, ya Allah aku tak nak lakukan. Itu taubat nasuha. Tiba-tiba besok pagi jatuh dosa balik, itu bab lain. Tapi kita telah melakukan taubat nasuha. Yang taubat bukan nasuha dalam hati tu ada lagi. Hari ni rasa badan tak sihat ni mutaubat lah. Tapi kau minggu depan dah sihat, sobek lah balik. Itu tidak taubat. Malah kita masih lagi ada keinginan untuk buat dosa. Jadi taubat nasuha dia maksud bila kita dah taubat, ya Allah, aku tak lakukan sampai aku mati ya Allah. Tiba-tiba seorang lemah iman dia, jatuh dosa balik. Taubat lagi, taubat nasuha. Itu mana taubat nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Jangan kita beranggapan salah, tak apalah, seorang buat dosa, lepas itu kita taubat. Jadi itu mana kata kepahaman yang salah. Wallahu ta'ala ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.